Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Benarkah gabungan Hishamuddin dan Azmin satu berita palsu? Sebelum ini kita mendapat berita wujudnya usaha menggunakan nama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah untuk mengutip perakuan berkanun atau Statutory Declaration Ahli Parlimen sebagai sokongan bagi mendapatkan jawatan di dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perbuatan golongan oportunis ini didedahkan oleh Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil pada 10 Jun lalu. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip raja berperlembagaan, kami percaya bahawa dakwaan restu ini adalah tidak benar sama sekali dan merupakan satu percubaan jelek untuk mendapatkan habuan bagi kelompok tertentu pada ketika negara berada di dalam krisis, ujar Fahmi dalam kenyataan medianya. Kini tersebar pula berita kononnya wujud satu usaha untuk melantik Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebagai Perdana Menteri, menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri. Berita tersebut disiarkan oleh akhbar milik MCA The Star pada 14 Jun lalu. Bagaimanapun, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menyifatkan The Star syok sendiri. Menurut Guan Eng, akhbar tersebut memberi ruang kepada khabar angin tidak berasas bahawa Hishamuddin akan dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Muhyiddin Yassin. Apa yang tidak dinyatakan adalah Hishamuddin tidak akan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen jika dia bekerjasama dengan Muhammad Azmin Ali yang didakwa kononnya menjadi timbalan Perdana Menteri beliau. Baik Pakatan Harapan atau UMNO mahupun Bersatu tidak akan menyokong pasukan Hishamuddin Hussein dan Azmin Ali, tegas Guan Eng. Palsu atau benar, berita tersebut mengingatkan kembali Jom Channel kepada berita mengenai komplot untuk membentuk kerajaan baharu tanpa DAP dan amanah pada sekitar Oktober 2019. Berita tersebut dinafikan oleh Hishamuddin Tun Hussein bahawa beliau menjadi orang di belakang tabir dalam komplot tersebut dengan kerjasama pihak dalam Pakatan Harapan sendiri. Malah Azmin yang ketika itu memegang jawatan Menteri Hal Ehwal Ekonomi turut menafikannya. Kalau ada pihak yang nak merubah pentadbiran dan kerajaan lebih awal daripada itu, iaitu 5 tahun, 2 tahun atau 1 tahun, itulah sebenarnya kerajaan pintu belakang, katanya, seperti dipetik Sinar Harian 22 Oktober 2019. Ternyata ketika itu beliau berbohong kerana rentetan peristiwa yang berlaku seterusnya adalah sebaliknya. Umpama lembut gigi daripada lidah, Azmin terus bermadah. Sebagai sebuah negara yang menghormati sistem demokrasi, pilihan dibuat oleh rakyat tentang sesebuah kerajaan atau Perdana Menteri setiap 5 tahun. Mana ada berlaku kita buat pilihan raya memilih kerajaan untuk tempoh 2 tahun atau 1 tahun. Jadi saya berharap mereka yang terlalu gairah untuk berkuasa menghormati mandat diberikan rakyat dalam pilihan raya umum lepas, katanya. Sekarang rakyat menyaksikan siapa sebenarnya yang tidak menghormati mandat rakyat pada PRU ke-14. Ia dimulakan dengan khabar angin, kemudian ia diikuti dengan penafian. Setelah khabar angin yang panas itu sejuk, maka ribut dan petir pun turun. Malangnya di negara ini, ribut dan petir itu turun tak kala pasukan pentadbiran Pakatan Harapan sedang sibuk berperang dengan serangan COVID-19. Kononnya tujuan rampasan itu ialah untuk menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Namun natijahnya serangan COVID-19 yang sudah dikendurkan kembali mengganas kerana pasukan baharu ternyata tidak kompeten berhadapan dengan pandemik pada skala yang belum pernah terjadi sebelum ini. Akibatnya keadaan ekonomi negara semakin parah. Maafkan Jom Channel kerana terpaksa mengulangi faktanya. Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD berkata pelaburan asing langsung FDI Malaysia tahun 2020 turun 68% berbanding pengucupan purata atau ASEAN 31% dan global 42%.
Fitch Ratings menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang secara tidak langsung akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Syarikat gergasi Hyundai Corporation sudah lari ke Indonesia. Toyota Corporation, anak syarikat milik penuhnya Silverstone Malaysia Berhad SSM, menamatkan operasi pada Jun ini. Banyak syarikat kecil dan sederhana menutup operasi mereka. Ratusan ribu rakyat Malaysia hilang mata pencarian. Itulah yang berlaku gara-gara langkah Sheraton. Kini kita tidak lagi mendengar slogan Kerajaan Melayu Islam. Mungkinkah pelopornya masih seram dengan amaran Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong 2 minggu selepas penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional? Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini Kerajaan Melayu Islam. Jika gabungan Hishamuddin Azmin benar-benar terjadi, di mana agaknya Kerajaan Melayu Islam? Apapun, sanggupkah kalian menganggap negara China komunis sebagai abang besar?